علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mengajak tuan-tuan kita bersyukur sangat-sangat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertamanya kerana Allah jaga dua nikmat yang paling besar dalam diri kita, iaitu nikmat iman dan Islam. Kawan-kawan kita yang non-Muslim tu tak dapat nikmat ni. Itu semua atas kehendak Allah juga. Yang keduanya, nikmat paling besar juga, iaitu Allah utuskan kepada kita baginda Nabi SAW. Dan Nabi pernah menyebut dalam hadis Nabi SAW, kesimpulan hadis tersebut, golongan di akhir zaman yang cukup cirinya iaitu beriman dengan Nabi, tetapi mereka ini tidak pernah melihat Nabi. Mereka ini tidak pernah mendengar tazkirah direct daripada Nabi. Mereka ini tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tetapi kuncinya mereka beriman dengan baginda Nabi SAW. Jadi golongan itu adalah umat akhir zaman, kita semua. Dan kita doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah jadikan kematian kita ini dalam kematian husnul khatimah. Dan berkat kita duduk di dalam majlis ini, kata ulama, talabil ilmi min alamatil khair. Kata ulama, orang yang menuntut ilmu ini, dia merupakan orang yang menuntut ilmu ini tanda-tanda Allah nak berikan kebaikan kepada kita. Subhanallahul azim. Ini antara nikmat-nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga nikmat kesihatan yang Allah berikan kepada kita. Ada hari ini kawan-kawan kita yang telah pergi dahulu daripada kita, dan ada juga kawan-kawan kita yang duduk terlantar selawat. Mereka sangat merindui juga. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah sembuhkan mereka seperti sedia kala, insya-Allah. Dan insya-Allah majlis ilmu ini ada keberkatannya, kerana majlis yang di dalamnya ada memperingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memperingatkan kita kepada kematian, yang mana akhirat itu adalah kita punya dunia yang kekal abadi. Dan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi SAW. Allah kurniakan baginda Nabi SAW ini kepada kita. Kita ni kalau ranking umat, tuan-tuan, kita yang terakhir, tak ada dah selepas kita ni umat. Kalau kita ni dah mati semua, Allah mampu mencipta, tetapi atas kehendak Allah, Allah tak akan cipta dunia lain, tak akan cipta umat lain, kerana Allah sebut kita ini, dan Nabi pun sebut kita ini adalah umat akhir zaman. Tidak ada utusan Allah selepas baginda Nabi SAW. Tetapi tuan-tuan tahu tak apa janji Rasulullah, janji Allah kepada umat akhir zaman ini? Kitalah ranking pertama yang akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kunci masuk syurga itu ada pada baginda Nabi SAW. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang bermaksud, apabila Nabi sampai nanti di akhirat, nanti Nabi sampai di depan pintu syurga. Pintu syurga ada 8, tuan-tuan. Salah satunya Ar-Rayyan nama dia, yang mana pintu Ar-Rayyan ni bagi orang yang berpuasa saja yang boleh masuk pintu tu.
Habis saja orang yang puasa masuk pintu tu, tutup. Tak ada orang lain lah boleh masuk. Adapun orang yang mati syuhada dalam medan perang, mati syahid, mereka ini diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memilih mana-mana pintu saja yang mereka suka untuk masuk ke dalam syurga. Subhanallah azim. Kita doa banyak-banyak kepada Allah Taala, buat amal soleh supaya kita dapat duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sampai saja Nabi di depan pintu, Nabi ketuklah pintu syurga ni berdasarkan hadis, kesimpulan hadis. Jadi Nabi ketuk pintu, maka malaikat Ridwan akan tanya, "Man anta? Siapa kamu?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Ana Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam." Maka kata selepas dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat Ridwan pun membalas balik jawapan Rasulullah, dan dia berkata bahawa aku tidak akan membuka pintu syurga itu melainkan setelah diketuk ataupun disapa oleh baginda Nabi SAW. Maknanya Allah tak mengizinkan malaikat Ridwan ini membuka pintu syurga sesuka hati, melainkan setelah orang yang terawal sekali, orang yang pertama yang mengetuk pintu itu, iaitu siapa dia? Baginda Nabi SAW. Subhanallah al-azim. Kita pula duduk di atas perjuangan Islam. Masya Allah. Semoga Allah menerima amalan kita. Seterusnya, barisan tuan-tuan guru, saya segan sebenarnya bila hadir ke sini. Barisan tuan-tuan guru, sahabat-sahabat arwah bapa saya, barisan AJK yang saya kenal. Kejap lagi saya bagi tahu kenapa saya cakap saya kenal, dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Nur Farid bin Nur Zilan, anak kepada arwah Nur Zilan. Jadi bila mana Haji Ilyas jemput untuk hadir pada malam ni, banyak alasan lah saya bagi tahu. Isteri kerja malam lah, semualah. Jadi bila bincang dengan isteri, alhamdulillah dia pun boleh lewatkan sikit kerja malam sebab dia OT malam. Saya hadir dengan niat nak jumpa dengan sahabat-sahabat arwah bapa saya. Tuan-tuan lah semua. Dan saya menetap di sinilah. Saya menetap di sini di Taman Hiburan, dan inilah tempat yang pertama ataupun tempat terawal saya menimba ilmu agama, iaitu sekolah agama rakyat lah. Dulu kalau tuan-tuan tahu, sekolah agama rakyat bukan di sini kan, di rumah sana, di perumahan Taman Hiburan tu. Sehinggalah Allah beri keizinan kita untuk buka di sini. Alhamdulillah masih berkekalan. Hasil daripada perjuangan tuan-tuan lah, hasil sedekah tuan-tuan semua, alhamdulillah terbina surau yang tersegam indah ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan patut bangga hari ini. Dulu tak ada aircon, dulu tak ada kapet. Jadi alhamdulillah hasil derma tuan-tuan, sedekah tuan-tuan, hasil perjuangan tuan-tuan, hasil tuan-tuan rajin mengimarahkan majlis ilmu dalam surau ini, alhamdulillah masih berkekalan. Jadi alhamdulillah itu semua adalah tanda-tanda kebaikan. Dan bila kita sebut mempelajari ilmu agama ini, kita kena tanam dalam diri kita ini. Bila nak belajar ilmu agama, ada 3 cabang ilmu agama yang jatuh ke atas kita ni yang mukallaf. Mukallaf ni siapa tuan-tuan? Mukallaf ini adalah padanya 3 ciri. Bila ada 3 ciri pada seseorang itu, maka disebut mukallaf. Apa dia? Yang pertama, baligh. Ada tak tuan-tuan yang tak baligh lagi? Subhanallah nazim, semua balik. Sebab apa? Dalam mazhab Syafi'i, dia keluar air mani ke, dia tak keluar air mani ke, dia tak keluar haid ke bagi perempuan, cukup saja 15 tahun hijrah, maka selepas itu 16 tahun, 17 tahun, maka disebut sebagai baligh, cukup umur. Maka kita tergolong dalam cukup umur. Cukup dah. Maka ciri-ciri pertama tu ada dah pada kita. Settle. Ciri-ciri kedua adalah mesti orang yang disebut sebagai mukallaf itu adalah siapa dia? Berakal. Maknanya kita ni tak gila. Adapun anak kita, anak kawan kita yang Allah uji dalam keluarga tersebut, anaknya rendah ke, yang memang Allah tarik akal dia daripada kecil, maka dia tidak termasuk dalam mukallaf. Maka kita dah termasuk, ciri kedua dah lepas. Mana
Kita hampir dah nak disebut sebagai mukallaf. Dan ciri ketiga adalah sampai kepada diri kita dan masyarakat dakwah Islamnya. Kata ulama, bagaimana yang dikatakan sampai dakwah Islam kepada kita? Paling mudah apabila kita dapat mendengar seruan azan. Sebab apa kita kata paling mudah kita nak katakan dakwah satu tempat itu, walaupun ustaz-ustaz tak masuk, walaupun penawar-penawar tak masuk di kawasan itu, tapi nak dikatakan syiar Islam itu telah ada di kawasan tersebut, bagaimana? Cukup dengan adanya laungan azan. Kerana apa? Kerana di dalam laungan azan ada kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang tu apa yang Tok Bilal tu sebut, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalaulah sahabat kita, jiran kita di sebelah Muslim, dia kata apa? Kita ajak dia pergi surau, tiba-tiba terkeluar dalam mulut dia, dia kata apa? Aku tak sampai seru lagi, aku tak sampai dakwah Islam pada aku tu. Cuba tanya dia, hang dengar tak azan tadi? Dengar. Itu maknanya dakwah Islam telah sampai kepada kita. Makanya pada kita hari ini kita dah cukup 3 syarat. Maknanya kita dah balik, kita berakal, kita sampai dakwah kepada kita, maknanya kita ni disebut sebagai mukallaf. Bila sebut sebagai mukallaf, jatuh ke atas diri kita 2 kefarduan. Satu fardu ain dan fardu kifayah. Yang kita nak bicara pada malam ni adalah tentang fardu ain. Fardu kifayah senang cerita, contoh pengurusan jenazah. Kalaulah AJK surau ni, surau Al-Jamaiyah ni dah ada AJK-nya yang menguruskan urusan jenazah, maka yang lain yang tak nak datang ataupun yang bermalas-malasan nak menghadiri majlis kematian, dia terlepas daripada dosa. Kerana apa? Ada orang yang dah menguruskan pengurusan jenazah. Fardu juga, fardu, tetapi fardu kifayah cukup sekadar apabila ada orang yang menguruskannya, kita terlepas daripada tanggungjawab tersebut. Yang paling penting adalah fardu ain. Bila sebut fardu ain, tak kira lah kita macam mana sekalipun, cuba kita tengok bagaimana Allah beri kelonggaran dalam menunaikan solat. Yang sihat kena berdiri, yang tak boleh berdiri boleh duduk, yang tak boleh duduk boleh baring. Kalau paling-paling kurang mesti solat dengan anggota mata. Itu paling kurang. Maknanya bila sebut fardu ain, nak tak nak, walau apa sekalipun keadaan, wajib kena tunaikan. Termasuk dalam menuntut ilmu fardu ain. Bila kita sebut, tapi rasa tuan-tuan yang ada di hadapan saya ini dah pangkat ayah saya, yang dah bincang, alhamdulillah, penuhkan diri kita, masa kita dengan majlis ilmu. Jadi bila sebut ilmu fardu ain, di dalam ilmu fardu ain itu tercabang 3 cabang ilmu yang besar yang tidak boleh dipisahkan, dan tidak boleh kita beri alasan bahawa nantilah aku belajar, nak mati nanti baru aku belajar. Tak boleh. Apa dia? Yang pertama, ilmu akidah. Yang tu kena. Terutama sekali belajar apa? Ilmu akidah berlandaskan kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Wahabi tak nak, akidah Mujassimah kita tak nak, akidah ragu-ragu tak nak, akidah yang Syiah tak nak, kita tak nak. Yang betul-betul kita nak belajar, kita nak faham tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW, yang mana umat akhir zaman ini akan terpecah kepada 73 golongan. 72-nya finnar, masuk dalam neraka, dan satu golongan saja, satu kelompok saja yang akan masuk ke dalam syurga Allah, iaitu Al-Jamaah. Nabi sebut Al-Jamaah, iaitu orang ataupun seorang yang berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ada hadis yang lain, Nabi mengatakan bahawa mereka ini yang duduk di bawah Sawadul A'zam. Sawadul A'zam ni adalah Al-Jamaah. Yang dimaksudkan oleh para ulama, Sawadul A'zam adalah Al-Jamaah. Sebab itu kita kena berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab itu pada kebiasaan
khutbah kedua pada hari Jumaat ataupun hari raya, pastinya ada tok khatib itu yang baca khutbah tu, dia akan sebut, marilah kita sama-sama berpegang kepada akidah yang berlandaskan kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kematian yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kematian yang berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana apa? Kerana Nabi sebut al-jamaah sawadul azam. Inilah akidah yang dipegang oleh para ulama, para sahabat, dan yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Jadi untuk malam ni tuan-tuan, kita nak faham secara ringkas, tapi walaupun para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita akan mulakan sedikit kitab sikit. Baik, secara ringkasnya, surah Al-Ikhlas ini dia ada nama-nama lain yang diberikan oleh para ulama tentang nama-namanya. Yang kita tahu surah Al-Ikhlas. Tapi kalau tuan-tuan dengar selepas ini, ada nama-nama lain ataupun ustaz-ustaz yang ajar tuan-tuan di depan ni, dia sebut nama-nama lain bagi surah Al-Ikhlas, jangan terkejut. Antara nama lain bagi surah Al-Ikhlas adalah surah At-Tauhid, iaitu kerana apa? Di dalamnya membicarakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama menamakan nama lain bagi surah Al-Ikhlas adalah nama surah dia, iaitu surah penunggalan. Tunggal. Bila kita sebut tunggal, maknanya tidak berbilang-bilang, kan? Kita tahu itu saja Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Cuma dalam kalimah syahadah, kata guru saya, saya bukan nak ubah makna, tetapi kita kata ulama yang muktabar, bahawa ada perlu ditambah perkataan dalam makna syahadah. Tak apa tuan-tuan, kalau selepas ni nak pakai yang lama pun tak ada masalah. Cuma makna syahadah yang betul di sisi para ulama, ulama mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, macam mana? Tiada Tuhan yang berhak. Kena tambah berhak. Sebab ulama-ulama kita yang dulu-dulu memang dia ada dalam menyatakan makna syahadah tu, memang mereka ini tidak meninggalkan perkataan berhak tu. Kerana apa? Yang berhak betul-betul disembah hanya Allah saja. Jadi kita letak di situ, tiada Tuhan, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tapi bukan saya kata salah tuan-tuan selama ni, tak. Maknanya saya pun baru dapat bila belajar dengan guru saya, dia kata apa? Yang sebetulnya adalah aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah. Kalau tuan-tuan nak pakai yang lama pun tak ada masalah. Saya tak kata salah. Tak kata pula terkeluar pada Islam, na'udzubillah min zalik. Dia betul je. Cuma ulama-ulama dahulu, ulama-ulama Nusantara banyak meletakkan perkataan berhak. Kerana perkataan berhak itu menafikan terus Tuhan yang disangkakan oleh non-Muslim. Mereka anggap patung mereka pun Tuhan. Jadi bila kita letak berhak, kita menafikan sesungguhnya bahawa tidak ada yang layak disembah melainkan zat yang paling mulia, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi selepas ni boleh kita amal jah, iaitu surah pelepasan. Kata Allah ni, Allah bakar berapa ribu tahun. Allah bakar neraka ini dah ada, dan kita kena yakin bahawa neraka dan syurga Allah siapkan. Setengah golongan yang sesat, contohnya Mu'tazilah, mereka menyatakan bahawa syurga dengan neraka Allah ni tak ada. Dan mereka menyatakan lagi bahawa sesungguhnya azab di dalam neraka Allah dan syurga, nikmat-nikmat syurga di dalamnya semua hanyalah hayalan, bukan yang nyata. Padahal barang siapa yang Allah takdirkan dia masuk ke dalam neraka, terbakarnya orang di dalam neraka itu bukan sekadar roh saja, tetapi bersama dengan jasad. Bila jasad kita rasa sakit tak tuan-tuan? Sakit.
Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, setiap kali habis siksaan bagi seseorang itu, contoh seorang tu kena bakar dengan api neraka, hangus badannya, maka Allah akan cipta semula kulitnya untuk apa? Untuk seseorang itu merasai rasa sakit. Kita tengok, minta maaf tuan-tuan kalau ada di kalangan tuan-tuan yang dapat sakit ni. Contoh kita tengok sahabat-sahabat kita yang memang kakinya dah, contoh kecil manis kan, dah hitam semua kan. Kalau kita cubit pun dia takkan rasa sakit. Cuba kita cubit kat tempat anggota badan kawan kita yang lain, yang tempat yang sihat, dia sakit. Sebab itu Allah janji bahawa orang yang duduk di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah akan apabila habis satu azab, dah terbakar habis, hancur lebur, Allah ciptakan semula kulitnya untuk apa? Untuk merasai rasa sakit. Dan sama juga orang yang dapat nikmat Allah di dalam syurga, bukan hayalan. Hayalan ni apa? Mimpi kan. Jadi ke tak jadi, jadi ke tak jadi, tidak. Duduk dalam syurga, kalau kita rasa kenyang makan di dunia ni, di dalam syurga nanti kita minum seteguk saja, selama-lamanya kita takkan rasa haus. Subhanallahil azim. Ini antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan di dalam syurga. Maka kata ulama, Allah membakar api neraka ini selama 3,000 tahun. Yang mana 1,000 tahun yang pertama warnanya, kata ulama, warnanya warna merah. Dan ada sebagian ulama mengatakan bahawa warnanya seperti warna api di dunia. Maknanya kalau kita terkena api di dunia, kita rasa sakit tak? Sakit. Terkena air panas, terjerus air panas tengah-tengah bawah kan, terjerus, tergelincir, terjerus, Allahu Akbar, sakit. Itu warnanya. Pada 1,000 tahun yang kedua, warnanya bertukar menjadi putih. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Dan 1,000 tahun yang ketiga cukup lengkap 3,000 tahun, maka api yang berwarna putih itu menjadi hitam legam yang sangat gelap. Bila mana kita kata sangat gelap, Nabi kata sangat gelap, kata ulama, apabila malaikat Malik penjaga neraka mencampakkan seseorang yang diazab itu ke dalam neraka, kita tidak akan nampak dah dia terjunam dalam api neraka. Sangat-sangat gelap. Kalau kita bakar lemang, kita nampak lagi bara api itu ada lagi ke tak ada. Kalau tak ada, kita kita cepat-cepat tambah kayu api lagi supaya api itu ada, ataupun kita boleh kawal. Tapi kalau siapa yang ditakdirkan oleh Allah SWT masuk ke dalam neraka, perjalanan untuk sampai daripada tempat malaikat Malik campak ke manusia tersebut di dalam neraka, nak sampai kepada dasar neraka, paling dasar, memakan masa 500 tahun perjalanan. Subhanallahal-azim, tuan-tuan. Moga-moga asbab kita duduk dalam majlis ilmu, asbab kita solat berjemaah, penyebab itu asbab kita ini terhindar daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini belum masuk lagi surah Al-Ikhlas, tuan-tuan. Tapi tak apa, kita kongsi sama-sama. Baik, jadi surah Al-Ikhlas ini dia diturunkan di Makkiyah. Secara dasarnya kita faham segala ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang tauhid, tentang keimanan, Allah turunkan, Allah berikan wahyu kepada Nabi SAW di Mekah Al-Mukarramah. Dan ayat-ayat yang menceritakan tentang hukum hakam, pentadbiran negara, semua itu banyaknya diturunkan di Madinatul Munawwarah. Sebab apa? Kita nampak penurunan ayat itu terjadi pada dua tempat. Sebab Al-Makkiyah membina negara muaqidah. Itu dasarnya. Itu dasarnya. Itu asas. Asas dalam menguatkan jati diri kita terhadap agama Islam. Sebab itu orang yang non-Muslim nak convert to Islam, kita tak kata, dulu-dulu saya pernah dengar lah ada kisahnya kan, seorang ni dia nak masuk agama Islam, dia jumpa dengan seorang ustaz ni, dia tanya, "Ustaz, saya nak masuk Islam, tak ada paksaan daripada siapa-siapa dan saya memang rela hati nak masuk Islam." Lalu
Dia tanya, Ustaz, apa yang patut saya buat untuk masuk Islam? Lalu Ustaz ni kata apa? Kamu kena khatam dulu. Subhanallah azim. Kena kerat dulu baru kamu digelar sebagai Islam. Ini salah. Dia jumpa seorang ustaz lagi, dia kata, apa yang perlu saya buat Ustaz untuk masuk Islam, yang memang orang akan gelar saya ni orang Islam ataupun mu'alaf Islam? Maka yang paling penting dalam diri kamu jangan buat benda lain. Kamu tak faham tentang solat pun tak apa, nanti kamu akan diajar. Yang paling penting adalah kamu mengucap 2 kalimah syahadah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kita faham di sini bahawa asas dalam kehidupan kita adalah akidah. Macam mana sekalipun keadaan, wajib kita yang sedia Islam ini lahir daripada perut ibu yang memang Islam dah. Kita wajib jaga keimanan kita ini supaya tidak terpesong ke ajaran yang sesat ataupun akidah yang menyeleweng. Wajib. Bagi orang yang belum Islam, wajib dia masuk. Tapi bukan dalam keadaan paksaan. Jadi dia ada 2 keadaan. Orang yang non-Muslim, dia wajib mempelajari Islam dan masuk kepada agama Islam, kerana Islam ini adalah agama benar. Sebab apa? Dakwah Islam dia dah dengar. Wajib dia cari agama. Bila kita sebut ijma' ulama, orang yang keluar daripada agama Allah, yang syirik kepada Allah Ta'ala, yang menyamakan Allah dengan makhluk, maka terkeluar daripada Islam. Dan mereka ini kufur dengan ijma' ulama. Dan ulama' dia pastinya ambil hukum itu daripada Al-Quranul Karim. Kita kena faham ni. Sebab itu kita tak boleh tolak ulama'. Sebahagian orang hari ini dia tolak ulama'. Dia kata kita kena ambil Al-Quran terus, faham Al-Quran. Saya nak tanya tuan-tuan, adakah tuan-tuan dan saya yakin hari ini bacaan Al-Quran kita ni komplit 100% betul? Macam mana kalau golongan ini dia kata apa? Kita tolak ulama', kita ambil Al-Quran terus. Sedangkan bila kita baca Al-Quran di depan guru, banyak kesalahan berlaku pada kita. Bagaimana kita nak faham hukum? Bahasa Arab pun kita tak pernah belajar. Contoh, jadi di sini kita tak perlu, jangan ikut orang yang golongan yang tolak ulama. Jadi kita nak berbalik kepada surah Al-Ikhlas ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, kata pengarang. Kenapa para ulama dia memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim? Tuan-tuan beli buku apa pun, bila tengok di awal mukaddimah pengarang tu, pastinya yang Islam mana pengarang yang Islam, pastinya mereka ini memulakan penulisan buku mereka itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling kita nampak ni para ulama, kitab-kitab para ulama ni mesti mereka mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kerana apa? Yang pertama, kata guru saya, mereka ini para ulama ini dia mengambil berkat sebelum menuliskan penulisan mereka, menulis buku mereka, mereka mengambil berkat dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu tuan-tuan ingat tak, ada isu gereja dia nak lekat nama Allah di gereja. Lepas tu ada isu pula akbar itu berzikir dengan menyebut nama Allah saja. Allah. Tuan-tuan duduk saja petang-petang minum kopi dengan isteri kan, duduk dengan anak-anak, Allah, Allah, Allah. Golongan ini kata apa? Sesiapa yang sebut nama Allah saja, maka perbuatan kamu adalah perbuatan yang sia-sia. Sebab sebut nama Allah tak ada apa-apa. Subhanallahal-azim. Ini perbuatan yang menyeleweng. Kalau saya sebut kepada tuan-tuan Allah, tuan-tuan jawab apa? Tuan-tuan pastinya akan beri jawapan, Allah tu Tuhan kita, Ustaz. Kita faham dah. Tak sebut Allahu Akbar, Allahul Azim, tak sebut pun sifat Allah. Bila kita sebut saja nama Allah, kita tahu tiada Tuhan yang berhak disembah, hanya Allah saja yang berhak. Jadi sia-sia tak sahabat kita duk berzikir Allah, Allah, Allah? Tak sia-sia pun. Tak sia-sia langsung pun. Jadi itu adalah pahaman-pahaman yang perlu kita tolak keluar. Kita kena belajar. Jadi
Sebab apa? Para ulama dia meletakkan Bismillahirrahmanirrahim di awal penulisan kitab mereka kerana yang pertama mereka mengambil berkat dengan menyebut nama Allah SWT. Apa makna Bismillah? Dengan nama Allah, ditakdirkan di dalamnya dengan nama Allah, aku memulakan penulisan kitab aku dengan namamu ya Allah. Itu maknanya sebenarnya. Jadi bila kita kata Bismillah dengan nama Allah, ulama dia mengambil berkat dengan menyebut nama Allah. Yang kedua, para ulama ini dia beramal dengan hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kullu amrin zibalin la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Ada sebahagian riwayat mengata fahuwa abtar. Kata Nabi SAW, kullu amrin zibalin, setiap amalan soleh tidak dimulakan dengan bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka amalan soleh itu bukan kata tidak disia-siakan, dia beramal juga tetapi tidak ada pahala ibadah di dalamnya. Maknanya kita nak buat contoh tuan-tuan nak pergi kerja, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku cari nafkah ni, aku pergi kerja ni untuk cari nafkah wajib ke atas aku, dapat nilai yang ibadah. Nak main bola, kata tuan-tuan main bola ataupun bersukan sepak takraw ke apa, bismillah ya Allah, aku nak sihatkan tubuh badan supaya aku dapat jumpa sahabat-sahabat aku dalam majlis ilmu dan dapat solat berjemaah bersama mereka, dapat nilai yang ibadah. Jadi ulama beramal dengan hadis Nabi SAW. Ar-Rahman, bismillahirrahman. Ar-Rahman, nama Allah yang khas. Sebab itu bila kita nak letak nama anak kita, tak boleh letak Rahman, sebab dia kata nama khas bagi Allah. Kalau kita nak panggil kawan kita pun, kita tak boleh panggil Rahman, ataupun kita tak boleh panggil singkatan Man, tak boleh. Kalau kita nak panggil, kita kena panggil nama penuh dia. Walaupun nama dia itu tidak ada perkataan Abdul, biasanya ada Abdul Rahman. Ini kata nama khas bagi Allah. Ar-Rahim, bismillahirrahmanirrahim, ini bukan kata nama khas bagi Allah. Sebab apa? Sebab Allah menggunakan namanya Ar-Rahim itu untuk menyifatkan Ar-Rahim kepada baginda Nabi SAW. Dalam Al-Quran Allah panggil Nabi dengan nama lain, Raufur Rahim, yang pada baginda Nabi SAW ini ada sifat penyayang, tapi bukanlah sifat penyayang Nabi itu sama dengan sifat penyayang Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti tuan-tuan akan nampak lagi jelas bahawa di dalam Al-Quran ini, dalam surah Al-Ikhlas ini menyatakan bahawa Allah ini tidak akan sama dengan makhluk. Memang betul lah kan. Jadi ulama memulakan penulisan dia dengan bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi 3 minit, 4 minit lagi tuan-tuan. Jam tu bunyi kan tuan-tuan? Okey, takut saya terlajak. Baik, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Itu makna bismillahirrahmanirrahim. Dan surah Al-Ikhlas ni dia ada periwayatan sababul nuzul. Sebab apa Allah turunkan ayat Al-Quran ini? Maka ada beberapa riwayat daripada hadis Nabi SAW yang mana Allah menurunkan surah Al-Ikhlas ini sebab ditanya oleh kaum musyrikin. Ada riwayat yang menyatakan bahawa Allah menurunkan surah Al-Ikhlas ini sebab ditanya oleh kaum Yahudi. Allah menurunkan surah Al-Ikhlas ini, ada riwayat yang menyatakan ditanya oleh kaum Nasrani. Okey, yang saya nak baca ni adalah riwayat yang ditanya oleh kaum Yahudi kepada Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, qalat al-yahudu li Rasulillah SAW, berkatalah kaum Yahudi ni kepada Rasulullah. Kita kalau nak sebut nama Nabi, sama ada kita sebut Nabi Muhammad SAW ataupun kita panggil Rasulullah. Tapi non-Muslim pada zaman Nabi, mereka ni tak panggil dengan nama itu. Mereka akan terus panggil Ya Muhammad. Kalau tuan-tuan cek dalam Al-Quran, tak pernah sekali pun Allah memanggil Nabi SAW dengan nama Nabi sendiri. Ya Muhammad, katakanlah tak. Allah akan panggil Nabi ini dengan Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Raufur Rahim. Contoh nama Nabi SAW.
wasallam. Baik, kata Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sif lana rabbak. Ini perbualan tauhid, perbualan akidah antara Yahudi dengan Rasulullah. Kata Yahudi apa dia? Kita baca habis. Qad kana su'aluhum ta'annutan ay inadan la hubban lil ilmi wastirsyaadan bihi fa anzalallahu 'ala nabiyhi surat al-ikhlas. Kata Yahudi kepada Nabi SAW, ini sebab kenapa Allah turunkan surah Al-Ikhlas. Yahudi berkata kepada baginda Nabi SAW, sifatkan kepada kami Tuhan kamu yang kamu sembah. Yahudi non-Muslim, mereka boleh sifatkan Tuhan mereka bagaimana? Kalau tengok, tuan-tuan tengok bagaimana terdirinya kuil-kuil di luar sana, disebabkan mereka menyifatkan Tuhan mereka begini. Ada yang terlantar, ada yang terbaring, ada yang berdiri tegak, ada yang perut buncit. Ni nak ikut jam mana? Jam saya ke jam situ? Ikut jam situ tak? Sikit lagi. Okey, 1 minit. Maka Yahudi ni dia tak puas hati dengan agama Islam. Dia tanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, tolong sifatkan dengan sifat fizikal Tuhan yang kamu sembah. Subhanallah. Mereka itu, pertanyaan kaum Yahudi itu, pertanyaan tersebut sebenarnya hanyalah untuk menunjukkan kedegilan dan peingkaran. Yahudi tanya kepada Rasulullah, dia suruh Rasulullah sifatkan Tuhan, iaitu sifatkan Allah dengan sifat fizikal, bukan kerana memang dia ni nak belajar ilmu daripada Rasulullah, tetapi mereka ini nak melawan agama yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Sikit lagi, saya baca sikit lagi. Bukan kerana mereka ini cinta kepada ilmu, bukan mereka ni nak belajar ilmu daripada Rasulullah, dan bukan juga untuk mendapatkan tunjuk ajar daripada baginda Nabi SAW. Tapi mereka tanya ini nak menunjukkan kedegilan dan nak menunjukkan peingkaran mereka terhadap agama yang baginda Nabi SAW bawa. Dan yang terakhir tuan-tuan, maka Allah telah mewahyukan kepada baginda Nabi SAW surah Al-Ikhlas bagi menjawab persoalan yang ditanya oleh kaum Yahudi. Jadi saya rasa setakat itu dulu yang dapat saya sampaikan. Itu saya kata kitab ni nipis, tetapi perbahasan ni sangat best kalau kita dengar. Jadi insya-Allah kalau ada diizinkan oleh Allah masa yang akan datang, kita akan kupas satu persatu, dan saya harap diri saya dan tuan-tuan ikhlas dan sabar menuntut ilmu ini insya-Allah. Dan saya akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau bolak-balikkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Ya Allah, ya Allah, matikan kami semua yang hadir pada malam ini ya Allah, dan pasangan-pasangan kami semua di rumah ya Allah. Zuriat-zuriat kami ini mati di atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf mengambil masa tuan-tuan yang lama. Mohon maaf kalau ada bahasa yang kasar. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.